don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamil tentang isu hampir 6,000 pengguna di Kuala Krai, Kelantan alami gangguan bekalan air. Saya baca detail sikit pasal apa ini. Tadi hampir 6,000 pengguna melibatkan kira-kira 11 buah kampung di sekitar Kuala Krai terjejas ekoran gangguan bekalan air berikutan paip pecah di hadapan Maktab Rendah Mara Kuala Krai hari ini. Kami dengar respon detail Datuk Kamil Amir. Dia akan kita komen macam biasa. Dan lebih mengecewakan, saya menerima laporan di Kelantan, di Kuala Krai, saudara. Sebab itu tajuk kita malam ni cerita yang sedih sajalah. Suka-suka juga, tapi itulah lengan air mata yang dialami oleh warga kita menyambut Hari Raya. Apabila di Kuala Krai, apabila persiapan Aidilfitri, hampir 6,000 pengguna melibatkan kira-kira 11 buah kampung di sekitar Kuala Krai terjejas ekoran gangguan bekalan air berikutan paip pecah di hadapan Maktab Rendah Sains Mara Kuala Krai. Semalam saya pengguna Syabuddin Rosli dari kampung Batu Balai berkata segala persiapan sedikit terganggu dan mereka terpaksa menggunakan bekalan air yang disimpan sebelum ini untuk membersihkan serta mencuci barangan basah seperti ayam, ikan dan daging. Air tiba-tiba tak ada katanya sejak tengah hari semalam. Jadi saya tak sempat untuk tadah air. Bagaimanapun katanya mujurlah ada bekalan air yang disimpan sebelum ini yang boleh digunakan. Sebab itu saya selalu berpesan pada anda, pastikan kita menyimpan bekalan air. Sebab dalam keadaan-keadaan begini, kemarau dan sebagainya, bila tak ada bekalan air macam mana nak masak? Sebab itu pihak penduduk kawasan tersebut berharap masalah itu dapat segera diatasi supaya penduduk terjejas dapat membuat persiapan Aidilfitri dengan selesa. Air Kelantan sedang berhad. AKSB dalam kenyataan memaklumkan satu kes kecemasan paip pecah berlaku di hadapan MRSM Kuala Krai dan kerja perbaikan sedang giat dilaksanakan. Mudah-mudahan segera dipulihkan, saudara. Ramai kena tu. Itu sama, saudara. Saya ingin mengumumkan bahawa menurut Kementerian Kewangan, mereka perantau yang pulang menggunakan kereta dan sebagainya, harga minyak petrol diesel kekal sehinggalah pada 17 April. Harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 serta diesel kekal pada harga RM3.47 seliter untuk RON 97, RM2.05, RON 95 dan RM2.15 bagi tempoh hingga 17 April. Jadi artinya saudara jangan risau, tidak ada kenaikan harga petrol dan diesel. Demikian menurut kenyataan Kementerian Kewangan saudara yang memantau setiap waktu tentang kedudukan harga di seluruh dunia, dan pastinya Kementerian Kewangan akan menyuntik sesuatu yang terbaik demi lestari kehidupan rakyat saudara. Dalam waktu yang sama, semalam saya dah mengatakan bahawa dulu saudara Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri ada menitahkan ataupun ada berucap saya apabila Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa negara memerlukan kekuatan dan komitmen untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa mengira kaum dan agama bagi melonjakkan negara ke tahap lebih baik dan bermaruah. Dalam keputusan khas beliau semalam, Datuk Seri Anwar berkata negara tidak boleh menyisihkan atau memusuhi mana-mana kelompok serta kaum sama ada majoriti maupun minoriti atas apa jua alasan. Demikian menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya kerangka pembinaan bangsa itu bukan alasan untuk meremehkan kepentingan Islam sebagai agama persekutuan dan meningkatkan pelaksanaan syariah negara ini. Jadi beliau kekal istiqamah dalam soal itu. Malah katanya kita terus tegas, pasti dan tidak kelihatan bertolak ansur dalam kesungguhan kita memupuk nilai dan membina negara yang bermaruah. Itu kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perusahaannya, beliau juga mengajak rakyat menghayati makna Eid Mubarak, di mana umat Islam meraihkan kemenangan setelah berjaya kembali kepada fitrah kemanusiaan melalui Ramadan yang menjadi madrasah ruhiyah untuk meninggalkan amalan dan budaya lama yang merosakkan. Kata beliau, usaha untuk mencapai kemenangan itu harus mempunyai tekad, kerana setiap perjuangan memerlukan kesabaran, kebijaksanaan dan perencanaan yang cermat bagi mengimbangi seluruh aspek kehidupan.
Itulah antara isi kandung kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri sebagai perutusan khas sempena Aidilfitri. Dalam waktu yang sama, sambutan Hari Raya Fitri ini turut dimanfaatkan untuk membina iltizam demi memperkukuhkan perpaduan dan membentuk kebersamaan sebagai rakyat tanpa mengira latar belakang kehidupan, budaya, keturunan dan pegangan agama. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Yang Berhormat Dr. Anwar Ibrahim, Dr. Sri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO. Menurut Dr. Zahid, Aidilfitri merupakan nikmat besar dari Allah SWT kerana umat Islam mengerjakan ibadah berpuasa yang dituntut dalam Islam. Selain itu, ia merupakan perundangan dan madrasah agar umat Islam sentiasa mengukuh ukhuwah dan tali persaudaraan sama Muslim dan Muslimat. Demikian menurut pengurusi Presiden UMNO dan juga Timbalan Perdana Menteri. Karena itu, beliau mengajak kita semua bersama-sama menyambut Hari Lebaran dengan penuh kegembiraan sebagai lambang kejayaan umat Islam. Marilah juga kita bermaaf-maafan, melupakan sebarang sengketa agar Lebaran ini lebih bermakna buat kita semua serta bersyukur di atas segala nikmat yang dikurniakan. Itu adalah antara curipan kenyataan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dan juga merangkap Presiden UMNO saudara. Turut menitipkan pesanan yang sama ialah Timbalan Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof yang berharap agar Aidilfitri tahun ini diraikan dengan penuh kesyukuran dan kesederhanaan dengan harapan dapat mengukuhkan ukhuwah dan mengeratkan perpaduan yang tersedia terjalin menerusi tradisi kunjung-mengunjung. Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air turut menasihatkan perantau yang pulang ke kampung halaman agar berhati-hati ketika memandu dan berpesan bahawa keselamatan di rumah adalah sama penting dengan keselamatan di jalan raya. Katanya, pastikan suis semua peralatan elektrik dipadam dan paip-paip ditutup supaya air tidak melempah kerana kita akan meninggalkan rumah. Dengan itu, barulah kita dapat menjamah ketupat dan rendang yang dihidangkan pada hari raya dengan tenang bersama keluarga tercinta. Itu adalah curipan daripada kiriman Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof saudara. Bagaimanapun saudara, saya laporan cuaca, saya melihat bahawa dunia baru saja mengalami bulan Mac yang paling panas dan paling terburuk sejak tahun 1850. Berdasarkan laporan dikeluarkan oleh Perkhidmatan Perubahan Iklim Copernicus Kesatuan Eropah, dalam tempoh April 2023 hingga Mac 2024, suhu purata global ialah 1.58 darjah Celsius meningkat, lebih tinggi daripada tempohnya pada pra-industri tahun 1850 hingga 1900 saudara. Jadi dunia mengalami kepanasan yang agak melampau. Begitu juga negara kita. Bagaimanapun Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan bahawa ribut petir dan hujan berlaku di beberapa tempat pada awal pagi, tengah hari, sempena Hari Aidilfitri ini. Dalam kenyataannya, Met berkata pada pagi Rabu, ribut petir dan hujan dijangka berlaku di Johor, Kelantan, Terengganu. Selain Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sariki, Sibu serta Kapit di Sarawak dan Sandakan di Sabah. Pada waktu petang juga hujan, malam tidak ada hujan. Saudara, saudara, saya tengah live, nanti saya call balik. Saudara, minta maaf saudara. Kita dia ingat saya raya ni tak buat live. Saudara, gitu keadaannya. Okay, saya baca detail lagi. Pengguna Syambuddin Rosli 38 dari Kampung Batu Balai berkata segala persiapan sedikit terganggu dan terpaksa menggunakan bekalan air yang disimpan sebelum ini untuk membersih serta mencuci barangan basah seperti ayam, ikan dan daging. Air tiba-tiba tak ada sejak tengah hari tadi, jadi saya tak sempat untuk tadah air. Mujur ada bekalan air yang disimpan sebelum boleh digunakan, kata yang seketika ditemui hari ini. Okay tuan, mari terus menyokong kajian Potpad dan Dapat Mek Ibrahim. Assalamualaikum.